katakanlah kita ada satu sudut macam ni, bagaimana kita nak menukarkan sudut tersebut kepada radian? Contoh kita ada sini 60 darjah. Jadi bagaimana kita nak convert daripada darjah ke radian dan radian kepada darjah? Okey. Jadi cara dia macam ni ya. Kalau nak tukar ke radian bermaksud 60 darab dengan pi per 180. Okey. Katakanlah saya buat serentak. Katakanlah kita ada suatu benda yang lain nak tukar daripada darjah degree kepada radian, ataupun yang ini saya salah terbalik. Yang ini degree saya nak tukar kepada radian, dan yang ini adalah daripada radian saya nak tukar kepada degree. Ini radian saya nak tukar kepada darjah ataupun degree. Katalah dekat sini dia kata 1.2 radian. Okey. Kalau 1.2 radian ini nak tukar kepada degree, dia akan jadi macam ni. 1.2 darab dengan 180 per dengan pi. Okey, apa perbezaan dia? Apabila kita nak tukar ke radian, pi berada di sebelah atas. Apabila nak tukar kepada degree, pastikan 180 berada di atas. Itu perbezaan dia. Degree ke radian, bila kita nak tengok kepada siapa? Radian. Radian bermaksud pi ini dekat atas per dengan 180, dan degree tersebut kalau nak tukar ke degree bermaksud 180 darjah tu berada dekat atas. Boleh faham tak bagaimana nak buat? So cara dia 60 darab dengan pi per dengan 180, terus guna kalkulator. Dapat berapa? 60 darab dengan pi bahagi 180 dapat berapa? Guna kalkulator. Awak kena jawab. Kalau tidak saya bercakap seorang, saya kira seorang je. 60 darab dengan pi. Pi tak perlu masukkan 3.142, terus 60 darab dengan shift yang dia ada eksponen tersebut. Okey. Terus bahagi dengan 180. Sama dengan 1.047. Boleh faham tak apa benda saya cakap ni? Faham tak ni? Faham kan? Okey. Di mana nak dapatkan pi dalam kalkulator? Awak nampak tak dekat atas eksponen tu ada bentuk pi? Kan? Kalau awak tengok kalkulator awak ni, dekat atas eksponen tu ada pi. Jadi awak terus buat 60 darab dengan shift pi, iaitu shift eksponen. Terus sahaja bahagi dengan 180, awak akan dapat 1.047. Boleh faham tak? Okey, next. Kalau dia kata bagaimana radian nak tukar ke degree? Radian nak tukar ke degree sama sahaja. Bila nak degree ke degree terus 180 di atas. Dia twist je. Pi per 180 ataupun 180 per pi. Dia twist sahaja benda tu. Maka kita akan dapat 1.2 terus darab dengan 180 bahagi dengan pi. Pi tadi shift eksponen lah. So kita akan dapat yang ini sama dengan 68.75 radian. Yang ini adalah darjah. Okey, itu perbezaan dia. Itu radian, itu adalah darjah. Boleh faham? Okey, sekarang apa benda radian, apa benda darjah? Okey. Jikalau kita ada satu bulatan penuh, berapa sudut? Okey, sudut satu bulatan penuh berapa? Sudut dalam darjah? 360. 390. So kalau di dalam satu bentuk 390 di dalam suatu bulatan adalah 360. Jadi di dalam satu bulatan ini maka ini kita sebut sebagai 90 darjah, betul? Ini 90 darjah kan? 90 darjah ini adalah 1 pi, iaitu 1 pi, setengah pi. Bukan, ini 180.
Cuba awak tukar dekat sini 180 darjah, tukar dia kepada radian. Berapa? Tukar sekarang? 180 darjah, tukar dia kepada radian. Dapat berapa? ...180 darjah tukar kepada radian. Cuba. 3.141. 3.141. Betul ke? Okey, betul lah tu. 3 bukan 3.142. 3.142. 3.142. So akan dapat 3.142. Okey, apa yang saya nak suruh awak kira ni sebenarnya? 3.142 tersebut adalah nilai apa ni? Saja nak tanya awak. Nilai apa ni? Nilai pi. Nilai pi. Okey, ini adalah nilai pi. Faham? Apa benda saya buat pi dia jadi bentuk lain ni? Okey. Jadi ini adalah nilai pi. Apakah nilai pi ni? 3.142. Jadi bermaksud 180 darjah ini mewakili 1 pi. So 360 darjah itu bersamaan dengan 2 pi. Faham? Jadi 2 pi apa? 2 pi radian. 2 pi apa? 2 pi radian. Katakanlah kita tahu suatu bentuk tu 90 darjah, maka kita akan dapat 3.142 bahagi dengan 2 sebab ini adalah 90 darjah adalah separuh pi. Faham tak? Ini adalah setengah pi. Ini adalah setengah pi, ini adalah setengah pi. Setengah point ni. Okey, saya lukis balik. Saya takut awak tak faham. Saya takut saya yang seronok seorang-seorang mengajar. Okey, ini keseluruhan ini adalah kita sebut sebagai pi. Ini pun adalah pi. Pi radian. Boleh faham Dia punya radian tu tadi, kalau kita boleh sebut dalam bentuk pi, pi radian. Okey, jadi maka keseluruhan yang ini adalah 3.142 radian. Yang ini adalah 3.142 radian. Dia jadi macam tu. Jadi bila 360 darjah itu bersamaan dengan 2 pi radian atau bersamaan dengan 2 darab dengan 3.142 kalau kita tak nak jawapan dalam bentuk pi. Jadi kita darab sahaja dengan 2, maka kita akan dapat 6.283 radian. Keseluruhan 360 darjah itu adalah 6.283 radian. Awak boleh faham tak lagi? Konsep radian nak tukar kepada degree dan degree nak tukar kepada radian. Dia punya konsep dia tu awak kena faham bahawa radian dengan degree ni tak ada beza pun. Cuma perbezaan dia menggunakan daripada segi radian, yang tu menggunakan daripada segi degree. Nanti saya terangkan lagi dia punya tu di dalam soalan bila kita nak menggunakan. Okey, boleh? Yang nombor 1 ini adalah soalan iaitu daripada radian yang kita nak tukarkan kepada degree, betul? Kan? Sebab ini soalan radian kan? Jadi radian tukarkan kepada darjah dia kata. Tadi kan saya dah tunjuk apabila radian nak tukarkan kepada darjah, dia degree kan? Bila nak tukar kepada degree, automatik darab dengan degree berada di atas, pi berada di bawah. 180 darjah tu yang berada di atas, pi yang berada di bawah. Lepas tu kita tulislah dekat sini pi per 8. Pi per 8 daripada soalan yang pertama tadi. Kenapa 180? 180 tu sebab dia nak tukar kepada darjah, bermaksud 180 per pi. Kalau dia nak tukar kepada radian, bermaksud darablah dengan pi per 180. Faham tak? Itu perbezaan dia. Nak tukar kepada siapa sekarang? Ini. Kalau yang ini senang je. Pi dengan pi habis. Jadi 180
180 bagi 8 dapatlah 22.5 darjah. Boleh faham? Sama juga dengan kes yang ini, katakanlah saya try tukar yang 18. 18 ini adalah sudut di dalam darjah. Beza yang ada di dalam darjah, dia ada bulat kecil di atas nombor dia. Jadi 18 darjah, bila darjah iaitu degree nak tukar kepada radian, maka kita kena darab dengan pi dahulu per 180. Darablah dengan siapa? 18. Jadi guna sahaja kalkulator. 18 darab dengan pi bahagi 180 sama dengan 0.314 radian. Itulah jawapan dia. Boleh faham tak? Sekarang kita pergi kepada nak cari panjang lengkuk. Okey. Panjang lengkuk Ini adalah panjang lengkuk. Saya pergi ke sebelah sini dulu. Okey. Katakanlah kita nak cari panjang lengkuk. Apa itu panjang lengkuk? Panjang lengkuk dia adalah macam ni. Contoh kita ada satu sektor. Ini adalah suatu sektor. Okey, perimeter lain, panjang lengkuk lain. Apakah itu panjang lengkuk? Panjang lengkuk adalah daripada ini ke sini. Ini adalah panjang lengkuk Ini adalah macam ni. Ini adalah lengkuk dia. Okey. Itu adalah lengkuk. Jadi kalau perimeter macam mana? Perimeter dia adalah keliling. Keliling ini semua. Ini adalah perimeter. Tetapi lengkuk hanyalah yang hujung ini sahaja, yang arc tu. Maksudnya yang membentuk bulatan tersebut. Kata ini suatu bulatan, okey. Katalah ini satu bulatan. Lilitan ini kita sebut sebagai lilitan bulatan. Tetapi lengkuk ini juga kita sebut sebagai lengkuk. Tetapi bila dia menjadi suatu sektor yang kecil, maka dia punya sektor dia adalah ini. Okey. Ini adalah lengkuk. Itu yang kena faham. Jadi kena fahamkan soalan, nak perimeter ataupun nak lengkuk. Okey. Apakah formula ini? Formula dia adalah S sama dengan J theta. S sama dengan J theta. Okey. S itu adalah yang sektor yang ini. J itu adalah jari, theta adalah sudut. Tapi harus diingat, sudut ini mesti menggunakan radian. Okey? Kalau awak guna formula ini tetapi sudut ini ambil darjah, jawapan salah. Okey? Jawapan dia akan jadi salah. Okey, katakanlah saya nak cari panjang sektor ni, panjang lengkuk tu, dan saya buat nilai dalam ni, saya kata 70 darjah, dan carilah panjang lengkuk AB. Bagaimana nak cari? Step yang pertama, disebabkan sudut diberi dalam bentuk darjah, maka kita kena tukar darjah kepada radian. Maka bila nak tukar sudut, jadi akan dapat 70 darjah, darablah pi per 180. Darjah kena tukar kepada radian dahulu. Okey, maka kita dapatlah berapa ni? 70 darab pi. 70 darab dengan pi bahagi dengan 180, saya akan dapat sama dengan 1.222. Saya dapat 1.222. Katakanlah panjang ini adalah 6. Okey, 6 maka kita gunakanlah formula S sama dengan J theta. Maka S untuk apa? S untuk AB tu, panjang lengkuk AB akan jadi jari dia adalah 6, darablah dengan 1.222. Maka akan dapatlah 7.330.
Boleh faham cara nak cari dia? Iaitu nak cari panjang loop sektor ini, panjang lengkuk tersebut kena guna formula dia adalah ini S sama dengan J theta, maka dapatlah yang itu. Okey, boleh? Faham tak ni? Okey, saya ulang lagi untuk soalan yang lain. Boleh? Kenapa? Yang 7.332 tu kan, dia cm ke apa? Oh, ini bergantung kepada soalan ini. Kalau ini cm, dia akan jadi cm. Okey? Kalau ini cm, dia akan jadi di situ cm. Boleh? Okey. Ini. Sekarang saya nak test pada soalan yang C ni. Katakanlah kita nak mencari panjang lengkuk untuk PQ. Bila kita nak cari panjang lengkuk untuk PQ, okey? Bila ni kita tengok langkah pertama kena ambil dia punya sudut. Sudut dia berapa? Saya nak tanya dulu. Berapa sudut nak pakai? 140. Tak boleh 140 sebab yang kita nak cari adalah lengkuk meja. Yang dia bagi adalah 140 lengkuk di luar. Yang kita nak cari adalah PQ. Boleh faham tak? Maka kita kena dapatkan 360. So 360. Okay. 360. Sekejap saya tolak dulu. 360 kena tolak dulu dengan 140. Maka kita akan dapat berapa? 220. Maka di dalam ini adalah 220. Okey? Dapat 220. Maka 220 itu kena tukar kepada bentuk apa? Bentuk Radian. So akan jadi 220 darab dengan apa? pi. Pi dahulu per dengan 180, maka darablah. Berapa dapat? 220 darab dengan pi bahagi dengan 180. Maka saya dapat 3.8397. Saya ambil terus 8397. Okey, saya ambil terus banyak. Okey, dah faham sampai setakat ni. Sekarang barulah kita apply jawapan tersebut di dalam formula S sama dengan J theta. So kita akan dapat sama dengan jari dia adalah 10, sudut dia adalah 3.8397. Maka kita akanlah dapat nilai berapa? 38.397. Okey, cm sebab jawapan dia di situ adalah cm. Boleh faham bagaimana kita nak cari dia punya panjang lengkuk tersebut ini. Jadi bermaksud panjang set lengkuk PQ tadi adalah 38.397. Okey, katakanlah saya kata carikan perimeter kepada bulatan tersebut. Perimeter kepada sektor. Maka 38.397 kena tambah dengan 10, kena tambah dengan 10 kalau nak cari perimeter. Tapi kalau nak tahu sektor sahaja, dia punya panjang lengkuk tu saja, terus jawapan dia ini sahaja. Okey, boleh faham tak?